Ini Rick, dan saya telah menghantarnya kembali 2000 tahun ke Empire Rome. Dia berdiri di bandar Pompeii di mana jalan-jalannya diturap dengan batu, pasar dipenuhi dengan hiruk pikuk pedagang, aroma roti dan wain memenuhi udara, dan penduduknya tidak tahu apa yang menanti mereka hari ini. Rick tidak melihat sebuah kampung, tetapi sebuah bandar Rom yang maju. Kira-kira 20,000 orang tinggal di sini dan terdapat sebuah amfiteater, tempat mandi, teater, akuaduk dan juga sesuatu yang menyerupai kafe. Semuanya kelihatan sangat moden dan Rick berasa seperti pelancong di sebuah negara selatan tanpa internet. Dia perasan jalan kaki di bawah kakinya sedikit menggeletar seolah-olah sebuah kereta berat telah lalu. Orang ramai hampir tidak menyedarinya kerana mereka tinggal di zon gempa bumi dan sudah biasa dengan gegaran sedemikian. Tetapi Rick berasa tidak selesa. Haiwan-haiwan itu berkelakuan pelik. Anjing melolong dan menegang pada rantai mereka, keldai menghentak kuku mereka dan ayam berkeliaran di halaman. Penduduk kampung tidak faham, tetapi Rick perasan bahawa haiwan-haiwan itu yang pertama kali merasakan masalah. Naluri mereka memberitahu mereka sesuatu yang belum difahami oleh manusia. Kepingan kelabu mula jatuh dari langit seperti salji yang hangat dan berduri. Pada mulanya, ini hanya menyebabkan kejutan. Orang ramai mendongak, cuba memahami apa yang sedang berlaku, sementara Rick terbatuk dan menutup mukanya dengan tangannya. Penduduk kampung menyangka ia adalah sejenis ribut yang luar biasa atau petanda daripada dewa-dewa, kerana mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelum ini. Ramai yang masih berada di jalanan, terus minum wain dan membincangkan fenomena luar biasa itu. Hanya sedikit yang menyedari bahawa gunung berapi yang tidak aktif itu telah pun terjaga. Abu bertimbun, pasar bertukar menjadi kelabu, jeritan disekat oleh batuk dan makanan diliputi lapisan debu. Air di pancutan air menjadi keruh dan di luar semakin gelap. Rick mencari perlindungan dan berlari masuk ke dalam rumah. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan dinding, mitos dan adegan memburu. Di atrium terdapat halaman terbuka, di mana hujan kelabu sudah turun. Rick menyentuh lukisan-lukisan itu, menyedari bahawa lukisan-lukisan itu boleh hilang bersama pemiliknya dan rumah yang indah ini. Kembali ke jalan, dia melihat sebuah gerai di mana periuk tanah liat dibina di atas meja batu. Mereka menghidangkan stir dan roti. Rick mencuba sepotong dan menyedari betapa cepatnya makanan dilahirkan. Tetapi rasa makanan itu hilang dalam bau sulfur dan abu. Langit menjadi gelap seperti malam. Orang ramai menyalakan obor dan kegelapan semakin dalam. Udara berat dengan bau sulfur. Ia menjadi semakin sukar untuk bernafas. Rick masih belum faham bahawa keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Setiap nafas membakar tekaknya. Abu masuk ke matanya dan mengetap giginya. Rick membalut mukanya dengan kain, tetapi ia tidak banyak membantu. Orang ramai berlari dan batuk, kanak-kanak menangis dan jalanan menjadi huru-hara. Batu-batu mula jatuh dari langit, ada yang sebesar penumbuk. Bumbung runtuh dan Rick menekan dirinya ke dinding. Orang ramai berlari ke pintu gerbang kota, tetapi jalan raya dipenuhi abu. Troli tersekat, orang ramai bertolak antara satu sama lain, ada yang menjerit, ada yang berdoa. Rick bergegas di antara mereka yang melarikan diri, menyedari bahawa peluangnya untuk melarikan diri semakin berkurangan. Malapetaka itu tidak berlarutan seminit, ia berlarutan selama hampir 2 hari. Pada mulanya, abu dan batu jatuh dan ramai yang percaya mereka boleh menunggu. Tetapi kemudian datang sesuatu yang tidak dapat dilindungi oleh rumah maupun dinding, semburan api yang deras. Aliran piroklastik turun dari puncak, campuran gas dan abu, panas seperti ketuhar dan lebih pantas daripada taufan. Mustahil untuk melarikan diri. Rick melihat tembok api dan asap bergerak ke arah bandar, menyapu segala-galanya di laluannya. Udara sangat panas. Segala-galanya di sekelilingnya mendesis dan cair. Orang ramai jatuh di jalanan. Rick menutup mukanya dengan tangannya, tetapi kulitnya masih terbakar akibat kepanasan. Bernafas mustahil dan setiap nafas menjadi penyiksaan. Orang ramai akhirnya akan membeku dalam posisi terakhir mereka. Ada yang menutup muka mereka, yang lain memeluk seorang kanak-kanak. Beginilah cara ahli arkeologi kemudiannya akan menemui mereka, siluet berubah menjadi monumen saat-saat akhir kehidupan. Malapetaka ini meragut puluhan ribu nyawa. Melarikan diri adalah mustahil, bantuan tidak wujud. Pompeii telah hilang. Jalan-jalan, rumah-rumah, ladang anggur, semuanya diliputi lapisan abu yang tebal. Dalam satu hari, bandar itu seolah-olah terhapus dari muka bumi. Pompeii menjadi kubur besar. Beribu-ribu orang kekal di sini selama-lamanya. Berabad-abad lamanya berlalu sebelum ahli arkeologi menggali bandar ini. Rumah, pinggan mangkuk, lukisan dan tulisan kekal di bawah abu tersebut. Pompeii menjadi tingkap ke masa lalu, satu-satunya tempat di mana kehidupan seharian Empire Rome membeku dalam masa. Dan di sinilah siluet Rick juga berlega di antara abu tersebut. Lagipun, dia terselamat sehingga kini dan memulakan salurannya sendiri. Langgan untuk mengikuti perkembangan episod baru.